Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwan illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidil mursalin, as'adu khalqillahi ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada rakaman hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang bermula dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Pada pertemuan kali ini kita akan bincangkan ayat yang ke-94 dari surah Al-Maidah. Ayat 94 dari surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 94, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakum, demi sesungguhnya Allah akan menguji kalian, yakni semasa kalian berihram, bisyai'in minas sayd, dengan sesuatu dari binatang buruan, tanaluhu aydikum wa rimahukum, yang mudah ditangkap oleh tangan kamu dan mudah terkena tikaman lembing-lembing kamu. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah ketahui wujudnya sesiapa yang takut kepadanya semasa ia tidak melihatnya, semasa ia tidak dilihat oleh orang lain. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Oleh itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya azab yang tidak terperi sakitnya. Kita telah bincangkan pada pertemuan-pertemuan sebelum ini seruan yang Allah Subhanahu wa taala mulakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan mereka yang menurunkan Alkitab, kemudian yang mengutuskan Rasul, dan lalu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum ada rukun-rukun iman. Ada 6 perkara yang perlu kita imani untuk melayakkan kita digelar ataupun dianggap sebahagian daripada mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita disebabkan keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai kalian yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul dan beriman kepada rukun-rukun iman yang seterusnya. La yabluwannakum la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd, demi sesungguhnya Allah akan menguji kalian. Al-ibtila
perkataan la yabluwannakum berasal daripada perkataan ibtila. Ibtila ni maksudnya al-ikhtibar, maksudnya ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, ayat yang lain, beberapa kali untuk menjelaskan kepada kita maksudnya Allah menguji kita. Kehidupan ni adalah ujian bagi kita, seperti mana firman Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tidak lain dan tidak bukan untuk menguji kalian, siapakah di kalangan kalian yang paling baik ataupun yang baik amalan dia. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan la yabluwannakum, demi sesungguhnya Allah akan menguji kalian. Tetapi ayat ini telah dikenal pasti merujuk kepada satu keadaan di mana mereka di dalam keadaan sedang berihram. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, sebahagian ulama berpendapat ayat ini diturunkan bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat melakukan umrah menuju ke Masjidil Haram di dalam peristiwa Hudaibiyah, dalam peristiwa umrah yang pertama yang dilarang untuk masuk ke kota suci Mekah oleh Quraisy pada ketika itu. Wallahu alam. Akan tetapi ayat ni menjelaskan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia, menguji mereka yang sedang berihram. Orang-orang yang melakukan umrah ataupun melakukan haji, mereka sentiasa perlu memahami dan melaksanakan syariat-syariat yang telah ditetapkan. Dan di antara syariat itu adalah kita perlu berniat melakukan umrah ataupun haji. Niat dalam manasik umrah ataupun manasik haji adalah dengan berihram, dengan memakai pakaian ihram, dengan melakukan memasuki satu keadaan yang kita sebut sebagai keadaan ihram. Keadaan ihram adalah keadaan di mana kita mengharamkan ke atas diri kita disebabkan niat kita untuk melakukan umrah ataupun haji kerana Allah, daripada perkara-perkara yang sebelum ni boleh kita lakukan. Dan di antara perkara-perkara tersebut adalah seperti mana dalam ayat ni, iaitu bisyai'in minas sayd, ujian yang Allah berikan untuk tidak menangkap, tidak memburu, tidak berusaha mendapatkan binatang-binatang buruan untuk sama ada dimakan ataupun dijual ataupun diambil faedah daripadanya. Sebarang bentuk pemburuan, penangkapan, usaha menangkap binatang yang berfaedah, yang bermanfaat, kecil ataupun besar, ini juga dibincangkan oleh ulama-ulama. Satu, binatang yang bagaimana, kecil dan besar. Yang kedua, faedah yang diperolehi daripada binatang tersebut. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ni memberitahu kepada orang-orang yang beriman, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka di dalam keadaan ihram, ujiannya adalah mereka ditegah, dilarang, tidak dibenarkan untuk memburu apa sahaja bentuk buruan. Tanaluhu aydikum wa rimahukum, yang mana disebutkan di sini dua perkara. Yang pertama, tanaluhu aydikum. Tanaluhu aydikum yakni sesuatu yang boleh dicapai dengan tangan-tangan kamu. Sebahagian ulama mereka memahami tanaluhu aydikum bermaksud binatang buruan yang kecil, binatang buruan yang mudah ditangkap. Seperti apa? Seperti ayam, seperti arnab, seperti binatang-binatang lain yang kecil yang mudah untuk ditangkap. Atau rimah hukum. Rimah maksudnya lembing ataupun senjata. Boleh dimaksudkan di sini adalah senjata.
sesuatu yang perlu ditangkap menggunakan senjata, menggunakan anak panah ataupun lembing ataupun perangkap dan sebagainya. Sebahagian ulama pula menafsirkan tanaluhu aidikum wa rimahukum bermaksud keadaan pada ketika itu sama ada keadaannya mudah bagi kamu untuk menangkap, atau disebabkan binatang itu sangat banyak, binatang buruan itu sama ada burung ataupun arnab ataupun apa sahaja bentuk binatang yang ada pada ketika itu, disebabkan jumlahnya sangat banyak, maka mudah bagi kamu untuk menangkap binatang-binatang tersebut. Tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahu faedahnya. Faedahnya adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui man yakhafuhu bil ghaib. Siapakah di kalangan orang-orang yang beriman itu yang benar-benar takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ghaib. Ghaib adalah diterjemahkan ataupun dibincangkan melalui sekurang-kurangnya dua sudut. Satu, ghaib di mana Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat oleh mata kita. Kita tidak melihat Allah SWT dengan mata kita, maka di sini ia merupakan sesuatu yang ghaib. Atau ghaib tidak dilihat oleh orang lain. Tidak ada orang lain yang menyaksikan apa yang kita lakukan, binatang apa yang kita tangkap, sama ada dengan pengetahuan manusia yang lain, atau dalam keadaan seseorang itu menangkap di dalam keadaan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat oleh mata manusia. Ini perbincangan mengenai perkataan ghaib. Allah mahu mengetahui siapa di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan yang takutkan Allah Subhanahu wa taala secara sedar ataupun tidak sedar, secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi di hadapan manusia yang lain ataupun apabila dia berada sendirian. Ini sedikit mengenai perkataan ghaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Oleh itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya azab yang tidak terperi sakitnya. Faman i'tada ba'da dzalik, yakni barang siapa yang melampaui ataupun melanggar arahan tersebut setelah diberitahu, setelah ditetapkan syariat tersebut, maka tidak lain dan tidak bukan baginya azab yang tidak terperi. Ujian-ujian yang Allah SWT berikan sebegini sebenarnya bukanlah baru bagi manusia. Kita telah lihat pada zaman yang terdahulu ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat-umat yang terdahulu, dan ujian-ujian itu tidak lain dan tidak bukan supaya manusia dapat benar-benar membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang berlaku kepada Ashabus Sabt, di mana mereka ditegah, dilarang untuk memburu hitan. Ada yang menyebutkan hitan sebagai apa? Ya, ikan-ikan hut. Ada yang mengatakan ikan paus dan sebagainya. Ikan yang mana ikan tersebut akan datang pada hari di mana Allah larang mereka untuk menangkap ikan tersebut. Itu ujian yang Allah SWT berikan kepada kaum yang terdahulu. Maka orang yang sedang melakukan ihram tidak dibenarkan untuk memburu. Padahal kalau kita lihat keadaannya, apabila seseorang melakukan ihram, dia melakukan musafir, dia keluar daripada rumahnya, berjalan ataupun menunggang binatang tunggangan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan yang panjang, memerlukan usaha yang tidak mudah. Lalu apabila mereka menemukan
binatang ternakan, tidak pula mereka dibenarkan untuk menangkap binatang tersebut kerana mereka berada dalam keadaan ihram. Dan itulah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, supaya Allah mengetahui siapakah di kalangan mereka yang benar-benar mentaati Allah dan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkongsian yang ringkas ini memberi manfaat kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita bertemu dalam rakaman yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.